Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali kita ke tutorial yang kelima, tutorial yang terakhir dalam proses untuk mencantikkan kita punya sistem. Okey, sebelum tu kepada yang masih belum subscribe channel cikgu, sudi-sudilah untuk subscribe. Okey. So, dalam episod kali ini kita akan cuba bagi cantik kawasan isi kandungan dalam sistem admin. Untuk tutorial yang sebelum ni, tutorial yang keempat, kita dah lengkap buat bahagian header untuk admin, kita dah buat bahagian bahagian footer untuk admin. So untuk kali ini kita akan buat pula untuk mencantikkan bahagian isi kandungan. Okey. So konsepnya yang sama. So kalau kita perasan, kita tengok pada bahagian login admin ni, dia cuma part sini saja, form yang terlibat di sini saja. So ada ruang kosong di sini. So terpulang kepada kamu sama ada nak letakkan gambar ataupun kita nak buat supaya borang ni berada di tengah-tengah. Tak ada masalah. Okey, cikgu tunjukkan beberapa contoh yang mungkin boleh kamu ikut. Okey. Kita tengok contoh yang ini untuk tempahan tiket wayang admin. Okey, cikgu design untuk login admin dia macam ni. Okey, so kamu boleh juga buat cara yang macam ni untuk login kamu punya admin. So terpulang pada kamu ikut kreativiti kamu, ataupun kamu boleh buat contoh lain. Kamu boleh juga buat cara macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Terpulang pada kamu, ikut kreativiti kamu. Okey, so tapi untuk tutorial kali ini cikgu akan ajarkan cara yang paling mudah di dunia. Okey, cara yang paling mudah di dunia. Kita buat cara yang simple saja. So bila kamu dah siap buat cara yang simple, then baru kamu boleh buat upgrade kan dia menjadi yang lebih cantik. Okey. So sekarang ni kita nak buat supaya borang kita ni, borang untuk login ni berada di tengah-tengah. So bermaksud kalau kita tengok pada bahagian ni, kita nak bawa borang ini berada di tengah-tengah sini. Bermaksud di sebelah sini kosong dan di sebelah ini kosong. So borang ini berada di tengah-tengah. Bermaksud kita kena tambahkan satu row yang ada 3 kolom. Satu row yang ada 3 kolom. Okey. So kita nak pakai yang mana? Satu row 3 kolom. So ini ada dua kolom dia. So yang ini satu row 3 kolom. So kita pakai yang third. Okey, macam biasa kita copy dia punya coding. Kalau kamu dah ingat, kamu boleh buat, kamu boleh type sendiri. Tapi kalau kamu tak ingat, kamu boleh copy dan paste sajalah untuk memudahkan kamu. So kita nak ubah file apa ini? Ini file first kali adalah file index. So kita pergi kepada file index. Okey, enter di bawah atas ni, atas footer ni kita paste. So kalau kamu perasan, dia akan ada bahagian pertama. So ini bahagian kedua, bahagian tengah-tengah, dan yang ini adalah bahagian hujung. So kalau kita refresh tengok, okey, kalau kita tengok, dia akan berada di sini. So kalau kita refresh tengok, so nampak dia berada di tengah-tengah. So kita nak bawa benda yang ini duduk di sini. So apa yang kita kena buat? So macam biasa, macam yang sebelum-sebelum ni, kita just copy daripada form sehingga dia punya komen, kita pun cut. Ingat ya, daripada form sehingga komen menyediakan form bagi daftar masuk admin ni. Maksud ini bahagian borang, kita cut. Dan kita paste di mana? Bahagian pertama, bahagian kedua atau bahagian ketiga. So kalau kita paste di bahagian kedua, kita akan tengok, kita refresh, akan berada di tengah sini. Okey, kalau kita paste di bahagian sini, kita tengok dia berada di mana? Dia akan berada di sini. Okey, kalau kita paste di bahagian pertama, kita tengok dia akan berada di sini.
So kenapa yang ini ada warna hijau sedangkan yang di tengah dan di hujung tak ada warna hijau? Sebabnya dekat di sini kita ada W3 green. So W3 green ni akan membagikan kita punya kontainer kita warna hijau. So terpulang kepada kamu nak letak dekat mana. Kamu nak letak di bahagian pertama boleh, bahagian kedua boleh, bahagian ketiga pun boleh. So kita nak mudah, kita letak di bahagian kedua. So kita nak buat yang paling mudah di dunia. Okey, so dah kita letak. So dia berada di sini. Tapi kalau kita perasan, dia masih rapat di antara di bawah dengan yang di atas ini. So apa yang kita nak kena buat? So kita kena letakkan dia punya margin. Untuk jarak kita selalunya kita akan pakai margin. W3 margin bottom. Oops, sorry. W3 bottom. Okey. Bila kita refresh, kita akan nampak ada jarak di sini. Okey, yang di sini masih belum kita letak lagi margin top. So dekat sini kita tambah W3 margin top. Okey, kita tengok hasil dia. So dia akan ada jarak. Okey, so kita masukkan pula untuk kita punya input. Kita nak letakkan dia punya style. Okey, macam biasa. Kelas W3 tolak input. So kita tengok apa yang hasil dia. Okey, ada di sini nampak. Okey, W3 input, tapi dia style yang default. Okey, borderless. Kita letak di situ W3 tolak border. So kita refresh. So dia ada border. Tapi kita nak border kita yang ada lengkung di hujung sikit. So apa yang kita nak letak? Kita letak round. W3 round large. X large. Okey, kita tengok hasil dia. Nampak? Dia akan ada lengkung di situ. Okey, kemudian kita buat benda yang sama dekat kata laluan. So benda yang sama kita buat pada kata laluan, just copy dan paste pada kata laluan. Alright. So kita akan dapat hasil yang macam tu. Okey, kemudian kita tengok butang daftar masuk kita ni masih butang default. Kita tak nak guna butang ni, kita nak buat butang yang lebih cantik. Macam biasa kita masukkan class W3 button W3 round SS large. Okey, kita tengok hasil dia. So dia jadi macam tu. Okey, kalau kita nak panjangkan butang ni sampai ke hujung sini, kita letakkan W3 block. So bila kita refresh, okey, nampak dia dah berubah, nampak lebih nice sikit lah daripada yang asal tadi. So kita tengok pula bahagian daftar masuk admin ni. So dia masih terkontang-kanting begitu. So apa yang kita nak tambah dekat sini? W3 tolak, class sama dengan W3 center. Okey, kita refresh. So dia berada di tengah-tengah. Okey, so terpulang kepada kamu. So kalau nak buat cantik lagi, kalau kita nak cantikkan lagi, kita letakkan bold dia. Kita akan jadikan kita punya daftar admin ni sebagai, kita tengok apa yang jadi. So nampak. So kemudian nombor KP dan kata laluan pun sama. Nak cantikkan lagi, kita jadikan dia bold. Okey, kita boldkan dia. Okey, kita boldkan yang di sini. Kita boldkan yang di sini. Okey, di sini kita copy, paste. Okey, so kalau kita tengok, so dia akan jadi bold macam tu. Okey, so nampak huru-hara kita punya coding. So kita susun cantik-cantik. So ini bahagian nombor kad pengenalan. So ini bahagian kata laluan. So yang bawah ni adalah button. So nampak lebih tersusun. Okey, lebih kemas. Okey, selesai bahagian admin. So kita pun log masuk, daftar masuk. So di sini nampak ada button kita. Di sini pun sama juga. Dia still kata apa, tak menarik lah bagi cikgu. Nampak basic lah benda ni. So apa yang kita boleh gunakan dekat sini? Okey, kita cuba jadikan dia lebih menarik lah.
So kita try tengok pada bahagian border. Okey, kita tengok pada bahagian border. Okey, kamu boleh buat border pada dia punya information yang ada kat sini ni. Okey, bilangan homestay, bilangan homestay yang belum disewa, jumlah keuntungan bulanan ni kita boleh buat untuk bagi supaya nampak lebih menarik. So kita boleh gunakan border. So kita tengok border apa yang kita rasa menarik. So kalau kamu tengok banyak border dia, okey, katakanlah kamu minat sangat dengan border yang ini, pakai border yang tu. So yang ini bawah sekali, kita ambil yang bawah sekali ni. Okey, ambil yang bawah sekali. Okey, kita nak buat sesuai file mana? Kita tengok apa nama file kita kat sini. Laman utama. So kita buka file laman utama. Laman utama. So dekat mana yang kita nak edit, nak bagi cantik ya? So bahagian yang sini memaparkan hasil carian ni. So sebelum kita buat tu, kita letakkan dulu satu container. Div class w3 tolak container. Container w3 tolak margin bottom, w3 tolak margin top. Tujuan dia supaya dia ada gap di atas dan di bawah. Okey, kita copy dan kita pastekan penutup div ni di bawah. Okey. So apa yang kita nak buat tadi? Kita nak jadikan kita punya bilangan homestay, bilangan homestay yang belum disewa pada hari ini, dan jumlah keuntungan bulanan ni kita nak letakkan supaya ada border dia punya tu. Okey, so kita copy yang bawah sini sekali lagi. Kita copy. Kita cuba satu dulu. Kita paste. Okey, so apa yang kamu nak tengok, kalau kamu perasan kat sini ni dia ada ruang. Okey, so yang ini ni adalah apa yang kamu letak dekat dalam tengah dia ni, antara div kelas panel ni akan dipaparkan dalam dia punya border tu. Let's say kita copy yang pertama ni dulu. Kita try copy yang pertama ni. Kita cut dan kita paste di dalam dia. Okey, kita cut dan kita paste, kita tengok apa hasil dia. So nampak dia akan jadi macam tu. Okey, nampak lebih nice lah sikit. Okey, tak banyak sikit pun. Okey. So kamu tak suka warna merah, kamu suka warna yang lebih tu, okey, katakan kita letak blue. Blue. Okey. So bila kita refresh, dia akan jadi warna biru kat sini. Okey, terpulanglah pada kamu nak guna warna apa pun. So kamu buat ikut kreativiti kamu. So ini sama juga, kita copy, kita paste untuk yang kedua, kita paste untuk yang ketiga. So kita dah sediakan 3 tempat. Okey, so kita copy yang ini, cut, kita gantikan, letakkan dalam panel yang kedua, dalam border yang kedua, dan yang bawah sekali ni kita cut, kita letakkan di bawah sini. Okey, paste. Okey, so buat perbetulan sikit di sini, bukan perbetulan, tambahan jumlah keuntungan bulanan ataupun bulan semasa. Okey, so kita refresh. So dah jadi macam tu. So terpulang kepada kamu nak buat ikut kreativiti kamu. So laman utama ni pun kalau kamu nak letak kat tengah-tengah ni pun nice juga. Okey, so kita ubah sesuai laman utama ni. Kelas sama dengan w3 tolak center. Kemudian kita boldkan dia. Okey, kita boldkan dia. Okey, so settle laman utama. So kita pergi pula yang seterusnya, maklumat homestay. So maklumat homestay ni masih basic lah, orang kata table maklumat homestay. So nak ubah sesuai dekat mana? Cari tag table. Okey, start dia punya yang atas ni adalah bahagian proses dia. Kita proses untuk simpan data, kemudian ini proses untuk pilih data, kemudian ini barulah bahagian interface kita. So kita nak buat cantik adalah pada bahagian ini.
So first kali cikgu nak pesan, apabila kamu jumpa table, kita terus letak kelas bagi table. Kelas W3 tolak table all. Kita ambil table all. So bila kita refresh, kita akan tengok hasil dia. So table dia dah terus ada dia punya style. Okey, tapi kita tengok masih dekat jarak kat sini. So kita letak lagi kat sini W3 margin bottom. So kita tengok apa hasil dia. So dah ada jarak sikit kat sini. Okey. So dekat sini kita ada dia punya form terpulang kepada kamu. Kamu nak letakkan warna pun boleh, tak ada masalah. Let's say kita tengok dekat mana form. So ini kita punya form. Let's say kamu nak letak kelas W3 light blue contohnya. So bila kita refresh, so bahagian borang ni, bahagian form ni, input, kotak input ni akan jadi warna biru. So terpulang pada kamu. So kalau kita nak buat warna biru, kita buat biru ke semua. So jangan tiru warna cikgu. Cikgu akan masukkan warna yang paling bodoh di dunia, supaya tak ada orang yang akan tiru warna cikgu. Okey, so kamu pilihlah warna yang cantik. Alright. So settle bahagian ni. Okey, kemudian kita tengok pula apa lagi benda yang boleh kita buat bagi cantik. Kita tengok butang simpan ni. So apa yang kita nak buat pada butang simpan ni, kita nak letak dia punya style. So butang simpan ni kita nak letak dia punya style. Kelas W3 tolak button, W3 tolak red, W3 round, SS large. So kita tengok apa hasil dia. Okey, butang simpan kita dah okey, dah jadi. Kemudian kita tengok pula hapus ni. Hapus ni pun sama juga. Okey, kalau kamu rasa kamu nak letak dia punya icon, okey, kita tengok sikit, kita letakkan icon dekat sini, kita punya button ni. Okey, kita letakkan kita punya icon. Kita cuba, cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak letakkan icon. So kita nak letak icon tong sampah ni. Okey, so macam mana kita nak letak? First kali, untuk letakkan icon, kita kena letak link pada file header. Nampak kita copy dia punya link ni. Kita copy dia punya link, copy, dan kita letakkan di dalam file header admin. Header admin dekat mana? Okey, pada bahagian link. Nampak meta dan link ni. So kita pastekan di sini. Okey, itu step pertama. Step yang kedua, kita copy dia punya kod untuk paparkan icon. Kita copy dan kita letakkan dekat mana? Kita akan letakkan di dalam sini. Kita akan gantikan perkataan hapus ni dengan, kita akan gantikan perkataan hapus ni yang ada dua tanduk ni, kita buang, kita gantikan dengan satu tanduk. Okey, sekarang ni kita nak tukarkan perkataan hapus tu dengan ikon tong sampah. So kita refresh. Kita nampak ada kecil tong sampah dekat situ. Tong sampah yang kecil. So macam mana kita nak besarkan tong sampah tu? Okey, nak besarkan tong sampah tu mudah saja. Pada kelas ni kita tambah W3 text. Okey, pada tong sampah ni, okey, kita letakkan teks, kita letak warna dulu. Teks, kita letak warna apa? Kita letak warna merah lah. Okey, kita letakkan warna merah. Kemudian W3 kita letakkan size icon large. Okey, size tulisan large. So kita try refresh tengok. Nampak dia besar sikit saja. Okey, large besar, kecil besar sikit, kita letak jumbo. So macam mana nak tahu large dan jumbo ni? Okey, jumbo besar sangat, nampak? So kita tengok saiz apa yang kita sesuai, yang sesuai untuk kita. Okey, kita tengok pada font. Okey, kita tengok dia ada jumbo paling besar, large, medium adalah saiz asal tadi. Tadi itu medium, kita letak large, dia besar sikit. So kita cuba letak XS large pada saiz tulisan. Jumbo ni kita tukarkan kepada XS large. So kita refresh tengok jadi macam mana. Okey, dah nice. Nampak? So itu cara untuk kita letakkan
icon. So bila kita klik gambar tong sampah ni, dia akan terus delete. Oh, sama juga kita letakkan dekat tengah-tengah ni senarai homestay ni, jangan lupa. Sebab apa? Kita nak standardizekan kita punya ni, kita punya title. So apa kelas untuk title kita? W3 center. Kemudian kita boldkan dia. Okey, kita boldkan dia. Okey, so kita refresh, tengok semula. So dah nice. Okey. So kita tengok pula bahagian seterusnya, bahagian maklumat penyewa pun sama juga. Konsep dia sama macam tadi. Maklumat penyewa, dekat sini kita letak class W3 tolak table all, W3 tolak margin bottom. Okey, kita refresh, tengok apa yang jadi. Okey, dah nice. Ini petewa ni, minta maaf salah eja, penyewa sepatutnya. So sama juga kita standardizekan dia, kelas W3 center. Kemudian kita boldkan dia. Kita boldkan dia. Okey, kita refresh. Okey, kemudian button hapus ni kita nak letak apa? Kita nak letakkan icon. Kita pergi kepada homestay tadi, maklumat homestay. Kita kopikan kod untuk icon tadi. Okey, I sehingga tutup I. Nampak Nak copy dia daripada I sehingga tutup I. Okey, kita copy. So then kita pergi pada maklumat penyewa semula, kita paste. Nampak perkataan hapus ni? Bukan hapus ini ya, ini nama file. Ini adalah perkataan yang akan dipaparkan. So kita pun paste dekat sini. So kita buang dan kemudian kita paste. So kita refresh, kita akan tengok apa yang jadi. Okey, nice. Dah ada dah dekat sini. Okey, kita sambung. Kita dah selesai bahagian penyewa berdaftar, maklumat penyewa. So kita teruskan kepada maklumat tempahan. So maklumat tempahan pun sama juga macam tadi. File yang kita nak edit adalah file maklumat tempahan. So file maklumat tempahan. So apa kita nak buat? Letaklah dekat sini w class, cari table, cari tag table ni, letakkan kelas W3 tolak table all. Okey, so dia akan jadilah macam ni. Okey, so dekat sini, okey, kita akan boleh ada function untuk besarkan tulisan, kecilkan tulisan dia. Okey, so kat sini kita tengok senarai margin bottom. Kemudian kita ubah swipe pula pada bahagian tajuk, title dia, kelas W3 tolak center. Okey, kemudian kita letakkan bold. Kita boldkan dia. Okey, kita refresh. Okey, nice. So sekarang ni kita tengok contoh, cikgu bagi satu lagi benda baru. Kalau kita nak cantikkan bahagian table kita ni, so kita nak letakkan warna pada atas ni. So kita nak pergi kat mana? So ini bahagian head table kita. So kita letakkan warna dekat sini, TR ni. Kita letakkan kelas W3 blue. So kita tengok apa yang hasil dia. So bila kita refresh, so bahagian atas ni akan jadi warna biru. So terpulang kepada kamu. So untuk cantikkan bahagian table, kamu boleh tengok pada sini table. So dia ada macam-macam cara untuk bagi cantik kita punya. So untuk ada warna ni yang bila kita pergi tu dia berwarna, dia highlight itu dipanggil sebagai holdover. Okey. So kita tak nak buatlah benda-benda canggih gitu. So kalau kamu nak buat, boleh juga kamu just copy dan paste pada dia punya bahagian table. Okey, kat sini ada banyak macam-macam kamu punya ni yang boleh kamu buat, macam-macam cara untuk cantikkan kamu punya table. Kamu boleh pilih yang mana kamu suka. So dia ada macam-macam lah, nak letakkan susunan dekat sini. Okey, nak holdover ni macam tadi ni, holdover ni.
Okey. So katakan kita naklah kita copy. Kita nak try buat jugalah satu. Kita copy, kita letakkan pada class table kita ni. So class table ni kat hujung kita letakkan. So kita try apa yang jadi. Kita refresh. So bila pergi dapat kita punya tu dah jadi highlight. Okey. So pergi kepada bahagian seterusnya, maklumat admin pun sama juga macam tadi. Maklumat admin, file maklumat admin table. So kalau kita malas nak type banyak-banyak, kita just copy saja kat sini. Copy maklumat admin, kita pun paste dekat table ni. Pada table ni kita paste. Okey, kita refresh, kita tengok jadi macam mana. Okey, dah. Butang hapus, butang kemas kini ni pun sama juga macam tadi. Hapus kemas kini, kita copy dia punya icon dia. Kita copy dia punya icon. Copy dan kita paste dia punya icon dia. Okey, kita cari dekat mana perkataan hapus. So hapus kat sini. So kita pun paste. So bila kita refresh, tengok hapus dah ada kat sini. Okey. Okey, oh sorry, cikgu copy tak habis tadi. Lupa close tag bagi icon kita. Okey, sepatutnya I, buka I hingga tutup I. Okey, settle dah bahagian ni. So bahagian kemas kini pula macam mana? So kita cari icon yang cantik-cantik yang boleh kita gunakan pada bahagian kemas kini. Tapi sebelum tu kita letak dulu. Kita placekan dulu kita punya icon dia. Okey, so sekarang ni far trash. So kita tengok pada bahagian icon apa yang kita boleh guna lagi. So icon dia ada banyak. Kamu boleh cari dekat website dia. Okey. Icon, mana cikgu dah hilang ada icon. Okey, icon dia. So terpulang kepada kamu nak gunakan yang mana. Nak gunakan yang ini pun boleh. Nak gunakan yang mana kamu suka, kamu boleh guna. Tapi kita try tengok dulu dekat icon dia. Icon, kita type kat situ ni. Font awesome ni. Okey, icon kita type sini, search dekat sini. Search update. So nanti dia akan bagi contoh icon-icon yang boleh kita gunakan untuk update. So katakan kamu minat yang ini, so kita ambil yang ini. So kita nak copy semua ke? Kita start copy far, pencil, square, O. Kalau kita nak far ni tak payah copy, kita start far tolak ni saja. So copy dan kita pergi dekat kita ni, nampak dah far trash ni kita gantikan dengan far pencil square O. So kita tengok apa yang hasil dia. Kita refresh, nampak dah ada dah. Okey, kita dah ada. Kemudian apa lagi yang kita belum buat dekat file admin ni? Kita tengok button simpan ni masih lagi basic, button default. So kita ubah suai sikit button dia pada bahagian sini. Class W3 button, W3 red, W3 round, XX slash. Okey. So kita refresh tengok. Okey, dah nice. Kemudian kita punya title kita senarai administrator ni pun belum kita bagi cantik lagi. So buatlah class W3 tolak center. Kemudian kat sini boldkan dia. Okey, cut. Kemudian paste. Okey, kita refresh. Tengok dah nice. Okey, kemudian bahagian apa yang belum kita buat adalah analisis bulanan. So analisis bulanan ni pun sama juga konsep dia. Kita pergi pada file apa? File analisis. So file analisis, kita tengok ada table. Mana table dia? So okey, ini table dia. Kita macam biasa kita paste dia punya, kita pun masukkan dia punya kelas dia. Table on W3 tolak margin bottom. Okey. So kita refresh, kita tengok apa yang jadi. Okey, nice. Okey, yang ini kita kalau kita perasan dia berada di tengah-tengah. Okey, dia berada di hujung sini. Kita nak letakkan style sikit dekat dia kat sini. Okey, kita nak letakkan style. Kita cari
form. Nampak tak ini form? So kalau kita nak buat advance sikit, kita cuba buat yang sesuatu yang advance sikit. Kita nak letakkan dekat sini dia punya responsive. Kita nak letakkan third. Okey, kita copy third ni, responsive third, kemudian pastekan di bawah ni. Okey, buang ruang pertama, buang ruang kedua, buang ruang ketiga. Okey, buanglah green ni dulu. Okey, so nak copy daripada mana? Copylah ke semuanya sekali. Copy ke semuanya sekali. Daripada komen menyediakan form untuk memilih bulan sehingga close tag form ni, kita copy. Kita cut dan kita paste di tengah-tengah. Okey, kita paste di tengah-tengah. Okey, so kita tengok hasil dia. So kita akan dapat macam ni, tapi masih belum menarik lagi lah. Okey, belum cantik. Kita letakkan W3 center pada third container yang kedua ni. So kita refresh, dia berada center. Tak cantik lagi, masih biasa, basic. So kita letakkan bold di sini. Okey, kita cut close tag dia untuk bold dan kita letak di hujung perkataan. Kemudian pada select bulan ni kita letakkan kelas W3 tolak select. Okey, W3 tolak border. Okey, so kita tengok apa hasil dia. So kita akan dapat hasil yang macam tu. Okey, masih tak menarik lagi. So kita letakkan dia punya W3 tolak round add slash. Kita refresh. Okey, dah nampak lebih menarik sikit. Kecuali button kita masih button basic. So kita tambahkan code pada button. Sebelum tu kita letakkan dulu code pada button. Kelas W3 tolak button, W3 tolak red, W3 tolak round. Round pilih add slash. So kita tengok apa hasil dia. Okey, masih tak menarik lagi. So apa kita nak buat? Kita letakkan dekat sini W3 block. Apa tujuan W3 block? Supaya ikon kita panjang, supaya button kita sama panjang dengan yang di atas ni. Okey, dah panjang dah. So kita, tapi dia masih ada jarak. Kalau kita perasan dia masih ada jarak. Dia tak ada jarak di antara ni dengan yang bawah ni. Tak cantik lah jadi. So kita nak cantikkan dia lagi. Kita letak W3 margin bottom. Okay, kita try tengok apa yang jadi. Kita refresh, ada jarak. Atas ni tak ada jarak lagi. W3 margin top. So tengok apa hasil dia. Okay, nice. Okay, kita tengok, maaf tiada bulan yang dipilih ni tak menarik. Dia terkontang-kanting sendiri kat sini. So kita letak apa? Kita nak letak macam kita buat pada alamat utama tadi tu. Kita nak letak border dia. Kita nak letak panel dia, panel yang ada border. So kita nak pilih yang sama macam tadi. So copy, kemudian kita pun paste. Di mana? Di bawah sekali. Nampak sini echo ni. Maaf tiada maklumat tempahan pada bulan yang dipilih. So kita buang, kita tambahkan dekat sini. Kita enter, maaf ni, kita paste dekat situ. So masalah yang timbul apabila ada dua tanduk ni. So kita letak satu saja. Okey, pembuka kata ni kita letak yang satu saja. So maaf tiada tempahan yang dipilih ni, kita letakkan di tengah, gantikan pada tempat sini, di dalam P ni. Paste. So apa kita nak buat lagi? Kita boleh tambah sikit lagi. Okey, sorry, cikgu dah tersalah cut. Cikgu dah terlebih cut. Okey, letakkan balik di bawah ni. Okey, so kita nak tambah dekat sini W3 center. So kita tengok apa yang jadi. Refresh. Okey, nampak. So apabila ada tempahan, dia akan keluarkan tempahan. Tapi pada bulan yang tidak ada tempahan, dia akan paparkan maaf tiada maklumat pada
bulan yang dipilih. So nampak lebih menarik lah. So kamu pilihlah warna yang lebih sesuai berbanding warna yang cikgu buat ni. Okey, so seterusnya pada upload data homestay. So cikgu nak betulkan, sebenarnya ini bukan upload data homestay, dia adalah upload data admin. So dekat mana kita nak ubah, kita akan ubahkan dia pada bahagian header admin. So pada header admin kita cari upload data homestay ni, kita tukarkan upload data admin. Okey, so kita refresh upload data admin. Okey, so nampak dia ada ruang di banyak ruang di tengah dengan di hujung. So kita nak buat senang di dunia, kita letakkan sajalah dekat sini dia punya third yang ini kita letakkan dekat tengah-tengah. So pergi dekat dia punya responsive, then cari third. Okey, third, dah jumpa third, copy third dan pastekan dekat mana? Pastekan dekat bawah form. Okey, bawah form ni kita paste. Okey, ini ruang pertama, ini ruang kedua, ini ruang ketiga. So jangan lupa buang W3 green ni. Okey, so nak copy yang mana? Copy lah yang atas ni. Dan kita paste di tengah-tengah. Kita paste di tengah-tengah. Okey, terpulang kepada kamu. Andai kata kamu nak buat letakkan dia di hujung, di sini pun tak ada masalah. Dekat sini kamu letak gambar pun nampak menarik juga. Tapi kalau kamu rasa kamu nak buat paling mudah di dunia macam cikgu, okey, kita letak kat tengah-tengah. So bila kita try, kita tengok benda ni berada di tengah-tengah. So masih belum ada style lagi. Kita letak style class class dengan W3 center. Kemudian letakkan bold dah ada. Okey, kemudian kita letakkan dekat sini class W3 input. So kita tengok hasil dia macam mana. Refresh. Okey, dah ada dah ni, nampak. Okey, kemudian button kita tak menarik juga. Kita edit button kita. W3 class W3 tolak button, W3 tolak red, W3 tolak round, SS/. Kemudian W3 margin top, W3 margin bottom. Okey, kita refresh. So nampak dah selesai kita punya untuk upload. So apabila dah selesai untuk upload, bermaksud dah selesailah kita punya proses untuk mengubah suaian pada bahagian admin, pada bahagian isi kandungan admin. Okey, so kamu boleh cuba buat yang lebih menarik daripada apa yang cikgu dah tunjuk. Okey, so itu saja untuk tutorial yang terakhir kali ini. Okey, pada yang belum subscribe lagi, jangan lupa untuk subscribe. Okey, itu saja daripada cikgu untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.